Ya, Faris Izzat Syahrudin nampaknya sudah bersedia untuk mendapatkan pandangan penganalisis ekonomi. Silakan Faris. Baik saudara, bagi mendapatkan reaksi lebih lanjut mengenai pengumuman dan inisiatif di bawah Belanjawan 2023, bersama saya di studio ketika ini ialah Presiden Persatuan Ekonomi Malaysia, Profesor Emeritus Dato' Dr. Norma Mansor. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam berita perdana. Baik, Prof, secara keseluruhannya, bagaimana Prof melihat Belanjawan 2023 yang dibentangkan semula ini? Adakah menepati ramalan penganalisis dan yang paling penting, adakah ia menepati kepentingan dan juga harapan rakyat? Silakan Prof. Faris, keadaan ekonomi di Malaysia sama juga dengan negara-negara lain adalah sesuatu yang amat mencabar masa dua tahun selepas COVID ini. Bukan sahaja COVID tetapi juga perang Ukraine Rusia telah menyebabkan rantaian penawaran dunia juga terkesan. Dan lepas itu pelbagai masalah, pelbagai bencana alam juga berlaku. Jadi memandangkan keadaan yang begitu mencabar, dan Malaysia adalah satu negara yang mempunyai perdagangan lebih daripada 100% daripada ekonomi negara, adalah juga terkesan hasil daripada kelembapan ekonomi dunia. Jika sekiranya kita mengambil kira itu semua, maka belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi adalah sesuatu yang baik, ya, yang cuba untuk menangani masalah defisit dan pada masa yang sama menjaga kepentingan rakyat dan juga untuk mengembelingkan, merancakkan semula ekonomi negara. Ya, Prof. Daripada kesemua inisiatif yang telah pun dibentangkan petang tadi, apakah antara inisiatif yang paling memberi kesan dan juga impak besar kepada rakyat, Prof? Kalau kita melihat kepada kesan, kita mesti membahagikan kepada dua pendekatan atau mesti dilihat daripada dua sudut, ya, iaitu yang pertama adalah daripada jangka masa pendek dan yang kedua adalah dari segi jangka masa panjang. Kita perlu ingat tahun 2023 adalah tahun kedua dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi kita mesti melihat dalam konteks untuk mencapai matlamat rancangan Malaysia ke-12. Jadi kalau kita lihat kepada apakah yang kita perlu capai dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi kepentingan ataupun masalah rakyat. Jangka masa pendek masalah rakyat ialah dari segi kos sara hidup, ya. Kerajaan seperti yang telah diumumkan tadi juga cuba untuk melihat atau memperkenalkan polisi yang boleh menunjukkan ke arah kestabilan harga. So ini adalah sesuatu yang mustahak. Yang kedua ialah dari segi pekerjaan ataupun juga dari segi kemudahan, sebab ramai di antara rakyat yang masuk kepada atau bekerja secara informal atau bekerja sendiri, ya. Dan banyak bantuan dan juga polisi yang diperkenalkan tadi di mana pengusaha-pengusaha kecil dapat meminjam dengan lebih mudah. Tapi Faris, saya rasa dari segi keberkesanan sama ada bajet kali ini betul-betul boleh membawa perubahan ialah dari segi pelaksanaannya. Jadi bagaimanakah contohnya, ya, apa yang diperlukan oleh usahawan muda di luar sana, apa yang mereka memerlukan bukanlah handout daripada kerajaan tetapi pinjaman yang mudah, yang tidak terlalu tinggi interestnya. Itu yang mereka perlukan supaya tidaklah terlalu perlu ada jaminan harta dan bank account yang baik dan sebagainya, ya, ataupun modal yang besar. Tapi jika sekiranya ini tidak dilakukan dengan baik, iaitu memudahkan cara meminjam dan tidak terlalu menagih kepada melihat pada jaminan, ya, kolateral dan sebagainya, itu yang akan menyebabkan sama ada belanjawan kali ini berjaya atau tidak.
Okey, baik Prof. Peruntukan belanjawan 2023 berjumlah 388.1 bilion. Jadi selaras dasar fiskal mengembang, peruntukan pembangunan ditingkatkan kepada 97 bilion ringgit berbanding 71.6 bilion ringgit tahun lalu. Jadi kalau dilihat peningkatannya berjumlah 25.4 bilion untuk menumpukan program membasmi kemiskinan, baik pulih prasarana awam dan juga kemudahan desa. Jadi bagaimana pendapat Prof dengan pembaharuan tata cara perolehan kerajaan? Perbelanjaan tambahan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, Prof. Apa yang ditekankan dalam belanjawan ini ialah penjimatan atau cara perbelanjaan yang berkesan, yang memberi impak yang lebih tinggi. Tidak semestinya kalau apa yang diagihkan atau yang disediakan belanjawan itu walaupun besar, jika sekiranya ianya tidak berkesan, kesan daripada belanjawan tersebut tidak semestinya dapat dirasai oleh rakyat. Jadi yang mustahaknya ialah dari segi pelaksanaan perancangan tersebut, ya, iaitu dengan cara penjimatan dan juga kompetitif atau persaingan, ya, di antara harga yang paling murah yang boleh dibekalkan oleh pembekal. Itu adalah salah satu cara bagaimana rakyat boleh memanfaatkan atau dapat manfaat daripada perbelanjaan tersebut. Okey, baik. Terima kasih Prof untuk pandangan itu, dan apa pun sebenarnya banyak lagi yang kita nak bawakan kepada anda, banyak lagi kita nak tanya kepada Prof, tapi itu saja masa yang singkat kami ada untuk ketika ini, dan berita perdana kita teruskan bersama Fatil dan juga Matt selepas ini.